Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia langsung dari Parlimen pada hari ini bersama saya Munawar Azmi. Alhamdulillah pada hari ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada anda berkenaan hari pertama bagi mesyuarat pertama persidangan Parlimen bagi penggal kelima Parlimen ke-14 dan antara intipati penting yang pastinya akan menjadi tumpuan kita pada hari ini berkenaan aturan urusan mesyuarat yang akan kita sampaikan. Namun suka ingin kita maklumkan kepada anda semua keluarga Malaysia berkenaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung selama 16 hari sehingga 24 Mac. Sementara itu, mesyuarat Dewan Negara akan berlangsung selama 9 hari bermula 21 Mac sehingga 31 Mac 2022. Sebelum kita menyentuh berkenaan aturan urusan mesyuarat dan juga berkenaan waktu pertanyaan Menteri MQT, kita ingin juga mengimbas kembali berkenaan apa yang telah dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah semalam berkenaan istiadat pembukaan Parlimen penggal kelima Parlimen ke-14 di Parlimen Malaysia semalam. Antara yang menjadi pemerhatian ataupun yang dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semalam adalah berkenaan isu rasuah harus diberi perhatian terutamanya dalam membina sebuah negara bangsa yang telus dan berintegriti. Tambahan lagi, Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan penghargaan ke atas perkhidmatan semua petugas Barisan Harapan Negara dan juga agensi kerajaan sehingga menjadikan Malaysia negara aman dan makmur. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga turut mengakhiri titah diraja dengan 2 rangkap pantun yang menjadi pedoman dan juga nasihat kepada semua ahli yang berhormat supaya bersatu hati demi kestabilan politik dan juga kepentingan rakyat. Itu antara berkenaan titah diraja ataupun perbahasan yang akan dilakukan pada hari ini berkenaan perbahasan titah diraja dan juga kita ingin maklumkan juga kepada anda berkenaan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT yang sepastinya 3 persoalan utama yang akan diutamakan ataupun akan diberikan perhatian pada hari ini adalah daripada Yang Berhormat Ahli Parlimen Dungun yang akan meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan langkah-langkah drastik yang diambil oleh kerajaan dalam menangani musibah banjir yang baru melanda negeri-negeri pantai timur pada waktu ini. Selain itu juga perhatian juga turut diberikan kepada Ahli Parlimen Bukit Bendera yang meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan pendirian kementerian dalam kawal selia aktiviti perniagaan carbon trading seperti perjanjian perniagaan karbon antara kerajaan negeri Sabah dengan syarikat asing. Jadi untuk makluman anda bukan sahaja boleh menyaksikan kami secara langsung dari Parlimen di saluran berita RTM MyView 123 dan juga di saluran TV1, malah juga anda juga boleh menyaksikan kami di talian ataupun secara dalam talian seperti yang tertera pada ketika ini iaitu di rtmparliament.rtm.gov.my ataupun di rtmclick.rtm.gov.my/RTM Parlimen ataupun lebih mudah lagi anda boleh menyaksikan secara terus di RTM Mobile. Seperti yang kita sedia maklum, hari ini perbahasan untuk hari pertama bagi mesyuarat pertama penggal kelima bagi Parlimen ke-14. Kita akan berikan terus sahaja tumpuan ke persidangan pertama pada hari ini di Dewan Parlimen Dewan Rakyat. Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Ahli-ahli yang berhormat, dengan sukacitanya saya memaklumkan kepada majlis ini pada hari ini 28 Februari 2022 Kebawah Duli iaitu pada hari Isnin 28 Februari 2022, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah berkenan menyampaikan titah diraja dalam Parlimen. Saya telah menerima salinan titah diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu dan seterusnya sekarang saya mengarahkan supaya salinan titah diraja itu dibentangkan di atas meja mesyuarat dan seterusnya dicetak dalam penyata rasmi. Akta-akta yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli yang berhormat semua, saya suka hendak memberitahu majlis ini iaitu
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan dalam mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 yang lalu seperti berikut. 1. Akta Perbekalan 2022. 2. Akta Perihal Dagangan Pindaan 2021. Ketiga, Akta Ordinan Peguam Bela Sabah Pindaan 2021. Keempat, Akta Kewangan 2021. Kelima, Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 Pindaan 2021. Keenamnya, Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022. Ketujuh, Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian Pindaan 2022. 8. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022. Ke-9, Akta Perlembagaan Pindaan 2022. Ke-10, Akta Hak Cipta Pindaan 2022. Ke-11, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar Pindaan 2022. Dan akhir sekali, ke-12, Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Pindaan 2022. Perutusan daripada Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat semua, saya telah menerima satu putusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan Negara kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 2021 yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan putusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. DR8 2021. Rang Undang-Undang Ordinan Peguam Bela dalam kurungan Sabah Pindaan 2021. 2. DR2 2021. Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Pindaan 2021. 3. DR4 2021. Rang Undang-Undang Perihal Dagangan Pindaan 2021. 4. DR15 2020. Rang Undang-Undang Lembaga Angkasa Malaysia 2020. 5. DR13 2020. Rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020. 6. DR14 2020. Rang Undang-Undang Kilang dan Jentera Pemansuhan 2020. 7. DR9 2021. Rang Undang-Undang Perbekalan 2022. 8. DR5 2021. Rang Undang-Undang Pemeliharaan Hidupan Liar Pindaan 2021. 9. DR6 2021. Rang Undang-Undang Harta Pusaka Kecil dalam kurungan pembahagian Pindaan 2021. 10. DR17 2021. Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 Pindaan 2021. 11. DR15 2021. Rang Undang-Undang Paten Pindaan 2021. 12. DR14 2021. Rang Undang-Undang Hak Cipta Pindaan 2021. 13. DR16 2021. Rang Undang-Undang Petunjuk Geografi 2021. 14. DR11 2021. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2021. 15. DR10 2021. Rang Undang-Undang Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2021. Dan 16. DR12 2021. Rang Undang-Undang Kewangan 2021. Yang ikhlas Senata Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim Yang di-Pertua Dewan Negara. Terima kasih Tuan Setiausaha. Ini adalah pemasyuran saya untuk mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 pada hari ini 1 Mac 2022. Ahli-ahli yang berhormat semua, pandemik COVID-19 telah memasuki tahun ketiga dengan menyaksikan kemunculan varian-varian baru di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali di mana varian Omicron telah mula dikesan seawal Disember tahun lalu. Gelombang penularan varian Omicron ini telah menyebabkan kes positif COVID-19 di Malaysia semakin meningkat dan membimbangkan sejak kebelakangan ini. Dalam memastikan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 ini dapat dilaksanakan dengan keadaan lancar dan selamat, prosedur operasi standard SOP pelaksanaan persidangan Parlimen fasa keempat telah diedarkan di atas meja ahli-ahli yang berhormat semua. Ahli-ahli yang berhormat juga perlu menjalani ujian RTK AG Saliva secara berkala sepanjang tempoh persidangan ini. Ujian RTK AG Saliva untuk ahli-ahli yang berhormat akan diadakan di Dewan Banquet
Parlimen Malaysia pada setiap hari Isnin dan Rabu seperti yang lalu. Ujian ini akan mengambil masa sekitar 20 minit dan dibuat apabila Yang Berhormat tiba di Parlimen. Pohon ahli-ahli Yang Berhormat untuk hadir awal bagi mengelakkan sebarang kelewatan dalam urusan Yang Berhormat di Dewan Rakyat. Ahli Yang Berhormat juga dimintakan untuk sentiasa memakai pelitup muka, face mask sepanjang berada di dalam Dewan Rakyat. Oleh bagaimanapun, ahli Yang Berhormat dibenarkan untuk membuka pelitup muka itu, face mask, ketika berucap di dalam Dewan Rakyat dan perlu memakai semula pelitup muka dengan kadar segera selepas selesai berucap. Ahli Yang Berhormat semua, akhir sekali di atas meja ahli Yang Berhormat juga telah diletakkan jadual kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Jadual ini akan diguna pakai bagi penentuan hari kementerian menjawab sepanjang mesyuarat pertama ini. Sekian, terima kasih. Silakan Tuan Sri Hussein. Waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Tan Sri Speaker, saya Kota Melaka. Saya berdiri atas peraturan 83/2. Boleh saya izinkan saya bacakan? 83/2. Ya. Terima kasih Tan Sri Speaker. 83/2 mengatakan bahawa Babi, boleh tak bangkitkan selepas sesi soal jawab pukul 12 nanti? Sebab selepas ini, soal jawab menteri ke soal jawab lisan? Sebab soal jawab lisan semua ni pukul 12. Sebab waktu Tan Sri tu waktu Speaker usul semua. akan masih Saya duduk chair pukul dulu. 12. Tan Sri ada Saya duduk pukul 12. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Memulakan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri hari ini, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Dungun minta Perdana Menteri menyatakan langkah-langkah drastik yang diambil oleh kerajaan dalam menangani musibah banjir yang baru melanda negeri-negeri pantai timur pada waktu ini. Terima kasih. Silakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Speaker, dari Dungun pergi Setiu, saya bangun nak jawab soalan nombor 1. Tan Sri Yang di-Pertua, ada 7 daerah di Kelantan yang terlibat dan 8 daerah di Terengganu terlibat dalam banjir sekarang ni. Antara tindakan-tindakan yang drastik yang diambil oleh kerajaan, baik kerajaan pusat, kerajaan negeri maupun kerajaan tempatan, adalah menyampaikan maklumat, data serta arahan yang tepat dan awal. Antara tindakan yang dibuat oleh NADMA melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC telah mengeluarkan notis kesiapsiagaan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga daerah dan menerima respon yang amat positif daripada agensi-agensi sejak 23 hari bulan 2. Semua kita tahu bahawa banjir pemindahan peaknya, puncaknya antara 26 hingga 28. Tapi oleh kerana kita bekerjasama dengan MED dan maklumat-maklumat awal ini kita sampaikan kepada negeri dan juga daerah, maka kesiapsiagaan di peringkat negeri dan daerah di dua-dua negeri Kelantan dan Terengganu ini dapat dijalankan dengan suasana yang amat positif. Dan mulai 26 hari bulan 2, mesyuarat PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana, pusat telah diadakan tiap-tiap hari. Dan ekoran daripada itu, hari ini Tan Sri KSN akan mengadakan mempengusikan mesyuarat task force pengurusan banjir monsun laut yang kita jangkakan ini fasa ke-6, mungkin fasa terakhir bagi menangani isu-isu yang berkaitan. Kurang daripada itu 10,000 frontliners dapat digemling bagi
membuat operasi penyelamat ke tempat-tempat yang telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Seperti yang kita semua maklum bahawa apabila berlakunya banjir, sangat terkesan kepada mangsa-mangsa banjir akibat monsun timur laut ini. Jadi adakah mereka ini masih layak untuk menerima bantuan wang ihsan melibatkan kepentingan menangani monsun timur laut? Yang kedua, saya juga pohon penjelasan supaya dalam pemberian bukan sahaja dilihat kepada mangsa-mangsa banjir tetapi juga kepada anak-anak mereka yang terlibat dengan peralatan persekolahan, pakaian dan lain-lain juga mesti diambil kira dalam sumbangan pemberian. Pohon penjelasan. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih soalan daripada Dungun. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melakukan lawatan esok ke dua-dua negeri dan saya kira pengumuman akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai bantuan wang ihsan dan bantuan-bantuan lain kepada mereka yang terkesan ekoran daripada bencana banjir di Pantai Timur. Terima kasih. Terima kasih. Ada Soalan tambahan. Papar. Sini. Ulang. Papar. Ya, Ketua, soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri. Berapa jumlah itu bilangan NGO dan sukarelawan yang membantu semasa banjir dan bilangan yang ditolak dan anggaran perbelanjaan yang terlibat? Minta penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, saya tidak ada detail NGO, tapi kita secara dasarnya kita tak pernah melarang mana-mana NGO untuk bekerjasama. Saya harap Yang Berhormat Bukit Bintang faham, dan anggaran kepada kerugian di dua negeri iaitu Kelantan dan Terengganu masih dalam kajian. Terima kasih. Baling, akhir sekali ya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya faham soalan saya ini agak tak kena dengan Yang Berhormat Menteri, tapi saya harap masuk dalam handset lah. Memandangkan esok Yang Berhormat Perdana Menteri nak ke Kelantan dan Terengganu dan lawatan banjir. Selaku pasal isu banjir ini saya amat dekat dengan saya lah, ya, Yang Berhormat pun tahu. Masalah sekarang ni yang ditanya oleh rakan-rakan tadi, bagaimanakah langkah drastik itu dalam konteks NADMA, syabas dan tahniah, teruskan usaha itu. Soalan saya satu je, bagaimana kita nak jangka masa yang panjang? Sebab kalau kita tengok bulan 2, bulan 3 tak pernah kita banjir di Kelantan atau di Terengganu. Kita habis dalam bulan 1 tu dah post banjir selalunya. Tahun ini luar biasa. Ini sebab saya fikir ada sebab-sebab yang boleh kita elakkan. Contohnya di Rantau Panjang, di Golok contohnya. Habis semua dia punya dia dah selesaikan masalah banjir di kawasan negara Thailand. Di kawasan kita masih lagi tak dapat dilaksanakan. Jadi kalau projek-projek tambatan banjir ini dapat dilaksanakan dalam masa yang cepat dan singkat, takkan mungkin banjir ini akan berlaku pada bulan 3 dan bulan 4 dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, sebab tu kita panggil bencana. Kita tak boleh elakkan, tetapi kita kena ada usaha untuk mengurangkan disaster risk reduction tu. Kalau seingat saya hanya satu je bencana yang dapat tahu lebih awal, banjir zaman Nabi Nuh. Itu pun orang tak boleh nak selamat juga walaupun dah beritahu. Kurang daripada itu, banyak jawapan-jawapan ni dapat dijawab dengan lebih jelas sewaktu bulan 12 kita bersidang tu hari. Yang Berhormat Menteri Kasar telah memberi garis panduan dan sebenarnya telah pun dalam tindakan bagi memastikan yang sungai, mitigation apa semua dilakukan, dan ini perlu kajian-kajian yang lebih terperinci bagi memastikan risiko bencana itu dapat kita kurangkan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Wong Hon Wai. Ya, selamat pagi dan
Terima kasih kepada Datuk Speaker. Sebelum saya memulakan soalan proper saya ingin hari ini ialah sambutan Hari Tentera Darat ke-89, 1 hari bulan Mac. Saya ingin memberikan perhormatan saya dan juga ahli parlimen kepada anggota tentera darat, veteran dan ahli keluarga mereka kerana menjaga keselamatan dan kedaulatan dan kemakmuran negara. Tahniah dan syabas. Soalan saya, Tuan Speaker. Bukit Bendera ingin meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan pendirian kementerian dalam kawal selia aktiviti perniagaan karbon, dalam bahasa Inggeris carbon trading, seperti perjanjian perniagaan karbon antara kerajaan negeri Sabah dengan syarikat asing. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertama sekali, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Bendera yang di atas keperhatian beliau membangkitkan isu mekanisme perdagangan karbon ataupun pasaran karbon kredit, termasuk isu mengenai perjanjian konservasi alam semula jadi atau Nature Conservation Agreement NCA dengan izin antara Kerajaan Negeri Sabah dengan syarikat berdaftar di Singapura. Sebelum saya memberikan pandangan mengenai perjanjian NCA, izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai pendirian, dasar dan inisiatif kerajaan berkaitan mekanisme pasaran karbon di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk makluman ahli yang berhormat, antara keputusan utama persidangan COP26 di Glasgow, Scotland pada hujung tahun 2021 ialah mengenai prinsip asas bagi pelaksanaan mekanisme pasaran karbon. Antara keputusan utama yang dicapai dalam keputusan keperluan wajib untuk membuat pelarasan perbadanan atau correspondent adjustment bagi mengelakkan pengiraan berganda atau double counting dengan izin bagi semua transaksi kredit karbon yang melibatkan negara. Dalam masa yang sama, keputusan rundingan juga menyatakan bahawa semua transaksi kredit karbon yang melibatkan pemindahan antarabangsa international transfer dengan izin perlu mendapatkan kebenaran national authority melalui kerangka institusi yang dibentuk. Selain itu juga keputusan rundingan untuk turut menyatakan mengenai keperluan untuk membangunkan had transaksi dan mekanisme kawal selia bagi transaksi kredit karbon antarabangsa. Ini adalah penting bagi memastikan transaksi kredit karbon antarabangsa adalah telus, tidak dilaksanakan sewenang-wenangnya serta mengambil kira kepentingan pemegang taruh yang berkaitan. Berdasarkan keputusan rundingan UNFCCC tersebut, adalah jelas peranan penting Kementerian Alam Sekitar dan Air selaku National Authority berkaitan mekanisme pasaran karbon negara. Bagi tujuan ini, KASA bertanggungjawab untuk memberikan kebenaran semua transaksi antarabangsa kredit karbon dan melaksanakan pelarasan perpadanan bagi menjamin ketelusan pelaksanaan. Dalam masa yang sama, KASA juga bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur asas bagi pemantauan dan menjaki transaksi kredit karbon negara dan menyediakan laporan penglibatan negara dalam mekanisme pasaran karbon. Laporan penglibatan negara dalam mekanisme pasaran karbon ini juga melalui proses penilaian oleh pasukan pakar yang dilantik oleh UNFCCC seperti mana yang diputuskan oleh Jemaah Menteri baru-baru ini. Sehubungan dengan itu, KASA berpendiam bahawa sebarang usaha dan penglibatan dalam mekanisme pasaran karbon perlu dirujuk dan dilaporkan kepada KASA melalui National Authority yang diiktiraf oleh UNFCCC. Perkara ini penting untuk penglibatan negara dalam mekanisme pasaran karbon antarabangsa berpotensi untuk menjaskan pencapaian NDC dan aspirasi jangka panjang pelepasan sifar bersih negara. Untuk maklumat yang berhormat, Kerajaan Persekutuan tidak dimaklumkan dan tidak dirujuk dan tidak dilibatkan oleh Kerajaan Negeri Sabah dalam proses rundingan bagi perjanjian NCA tersebut. Sehubungan itu, KASA tidak dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai kandungan perjanjian. Maklumat yang diterima oleh kementerian hanyalah melalui kenyataan media dan kenyataan bertulis daripada wakil Kerajaan Negeri Sabah yang dilaporkan dalam media massa. Sekiranya perjanjian NCA tersebut mempunyai aspek transaksi kredit karbon antarabangsa, maka ianya akan memberikan impak secara langsung kepada pencapaian NDC dan inspirasi pelepasan GSG sifar bersih negara. Kementerian Alam Sekitar dan Air juga sentiasa mengalu-ngalukan Kerajaan Negeri Sabah untuk merujuk dan melibatkan Kerajaan Persekutuan dan pengantaruh yang lain dalam perbincangan berkaitan perjanjian NCA dan mekanisme pasaran karbon pada masa akan datang. Terima kasih. Papar.
Silakan soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Dan saya mendengar jelas jawapan Menteri bahawa perkara ini tidak dirujuk kepada Kerajaan Persekutuan. Dan soalan saya, maksud dia tak ada mekanisme sedia ada dan tidak ada perundangan sedia ada untuk kawal selia kerana carbon credit ini perkara yang sangat baru, sangat terbaru, terkini. Dan sama ada satu usaha oleh Kerajaan Persekutuan untuk membuat majlis carbon credit untuk perbincangan dengan negeri-negeri bukan sahaja Sabah, Sarawak, mungkin Pahang dan negeri-negeri lain juga yang mempunyai reserve perhutanan yang banyak. Dan sama ada satu usaha untuk meminda ataupun mewujudkan undang-undang baru atau perpindaan terhadap pelbagai persekutuan berkenaan dengan perkara carbon credit ini kerana melibatkan natural reserve dan juga kuasa-kuasa persekutuan dan negeri. Minta penjelasan Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih untuk makluman bahawa kita di peringkat kementerian kita sedang merangka kerangka asas kepada perundangan yang melibatkan dan jangka pada hujung tahun ini kita akan selesai. Untuk makluman juga bahawa pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air telah membangunkan panduan pasaran karbon secara sukarela atau Voluntary Carbon Market VCM sebagai panduan umum kepada mana-mana entiti dalam negara seperti pihak swasta ataupun pihak kerajaan negeri yang ingin terlibat dalam pasaran karbon sukarela dan karbon antarabangsa. Jemaah Menteri juga telah pun bersetuju untuk makluman Dewan Yang Mulia dengan cadangan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk membangunkan platform tunggal pedagang karbon, dan ini telah pun kita bincang dengan pihak Bursa Malaysia, dan insya-Allah pada penghujung tahun 2022 pihak Bursa Malaysia dijangka siap membangunkan fasa pembangunan bagi urus niaga karbon di peringkat negara. Dan soal untuk wujudkan pindaan perlembagaan, saya fikir tidak ada keperluan untuk itu kerana kita telah pun dijamin dalam hak transaksi itu mesti melibatkan pihak autoriti yang telah disahkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Jadi mana-mana transaksi mestilah melibatkan kerajaan pusat dan pihak autoriti yang telah dijamin dalam perlembagaan. Terima kasih. Terima kasih. Kota Kinabalu. Sabah, papar. Sekejap. Ada soalan tambahan sebelah sini? Papar. KK. Kalau tak ada, silakan papar. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Memang perjanjian perniagaan karbon okey, antara negeri Sabah dan syarikat asing ini memang menjadi buah mulut di Kota Kinabalu ataupun di Sabah, di mana ia melibatkan lebih daripada 2 juta hektar tanah yang akan digadai selama 100 tahun campur 100 tahun, dan ini akan mendatangkan hasil dalam lingkungan 80 bilion ringgit. Soalan kita ialah kita menggunakan orang tengah iaitu syarikat Hoek Private Limited yang mana pada ketika itu diperbadankan pada tahun 2019 dan hanya mempunyai kapital $1,000. Jadi soalan saya, adakah kita memerlukan orang tengah untuk projek sebesar ini, di mana saya dipahamkan syarikat yang mengendalikan program ini adalah tidak berkemampuan dan tidak berkelayakan. Jadi 200 juta hektar tanah yang akan digunakan ini adalah terlalu besar dan masanya juga terlalu banyak dan terlalu panjang. Jadi kalau saya sebagai orang Sabah, daripada menggadaikan tanah ini adalah lagi baik kita bagikan kepada orang Sabah supaya orang-orang Sabah yang tidak ada tanah itu dapat mengerjakan tanah ini untuk kehidupan mereka. Tolong soalan saya. Soalannya dah tanya dah tadi. Soalan lagi, soalan. Dah 3 dah soalan. Ada soalan lagi satu. Ini soalan sini. Oh, penghabisan, soalan penghabisan. 5 saat. Okey. Soalan saya, apakah kerajaan negeri sudah membuat feasibility study ataupun timbang tara sebelum kita membuat keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan program ini? Terima kasih. Jangan berdebat. Baik, terima kasih Yang Berhormat Papa. Saya cuma maklum bahawa
kita kementerian tidak dirujuk dan saya fikir soalan itu sepatutnya dibincang dengan pihak kerajaan negeri. Apakah kerajaan ini telah mengadakan? Cuma mekanisme yang kita bangunkan ini, pertama sekali kita laksanakan proses urus niaga karbon di peringkat syarikat-syarikat tempatan sebab kita ada hak pelaporan kita pada UNFCCC. Sebarang urus niaga melibatkan pihak luar menyebabkan pelaporan kita akan merosot dan kita tidak dapat memenuhi keperluan jangka panjang untuk net zero kita 2050. Jadi untuk makluman Dewan Yang Mulia, hingga setakat ini kita difahamkan bahawanya ada peringkat perundingan, belum ada binding mana-mana perjanjian dibuat secara rasmi dengan pihak yang itu. Cuma di peringkat perundingan saja saya difahamkan begitu. Walaupun pihak kami akan berurusan dengan pihak kerajaan negeri untuk dapat penjelasan lebih lanjut. Dan ini bukan saja Sabah, mana-mana negeri yang terlibat dalam urus niaga dia mesti refer kepada Kementerian Lands kita sebagai national authority bagi bicarakan ini. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya ingin jemput Yang Berhormat Datuk Said Abu Hussein bin Hafiz Said Abdul Fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Tan Sri Yang di-Pertua. Bukit Gantang meminta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan motif utama Organisasi Amanah Ikhtiar Malaysia dikoperatkan. Apakah ia tidak bercanggah dengan tujuan asal penubuhannya untuk membantu dan membimbing usahawan kecil di kawasan luar bandar? Setakat hari ini, berapa ramai sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia berdaftar di seluruh negara? Negeri manakah yang paling ramai dan kebanyakannya apakah jenis perniagaan yang diceburi? Adakah Amanah Ikhtiar Malaysia mewujudkan koperasi untuk sahabat-sahabat berkenaan mengikut daerah atau zon? Terima kasih. Saya silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM telah ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952 Akta 248 melalui Surat Ikatan Amanah Ikhtiar bertarikh 17 September 1987. Saya ingin tegaskan bahawa Amanah Ikhtiar Malaysia tidak pernah dikoperatkan dan perjalanan urus takbir Amanah Ikhtiar tidak bercanggah dengan matlamat asal penubuhannya, iaitu bagi membantu golongan berpendapatan rendah terutamanya kaum wanita. Sehingga Disember 2021, jumlah sahabat usahawan AIM yang aktif adalah seramai 341,034 orang dengan negeri Sabah merekodkan bilangan sahabat aktif paling tinggi, iaitu seramai 57,564 orang sahabat. Jenis perniagaan yang paling ramai dicuburi adalah seperti berikut, iaitu dalam perniagaan penjaja kecil, jualan langsung, pasar mini ataupun kedai runcit, pasar tani atau pasar malam dan juga bakery, yang melibatkan seramai 126,545 orang sahabat aktif dengan pembiayaan berjumlah RM 936.29 juta. Berkenaan dengan koperasi, Amanah Ikhtiar telah pun menubuhkan koperasi yang dipanggil Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad ataupun Koop Bersahabat dengan jumlah anggota seramai 243,163 orang yang telah didaftarkan pada 30 Ogos 2012 dan jumlah modal share terkumpul adalah sebanyak RM 56.26 juta. Tahun lepas saja dividennya 8.5%. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua. Menteri telah menyatakan dengan tegas bahawa amanah ikhtiar ini tidak akan dikoperatkan. Terima kasih sekali lagi. Model yang dilaksanakan oleh kerajaan melaksanakan amanah ikhtiar ini satu model yang sangat berjaya. It's a success model. Setakat maklumat yang kita dapat bahawa model ini dibuat secara kecil-kecilan.
Saya ingin mencadangkan supaya ditingkatkan pemberian modal dan usahawan supaya mereka dapat bergiat dengan lebih dalam kawasan yang lebih besar, supaya perniagaan lebih berkembang dan mewujudkan satu rantaian perniagaan yang baru. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat beri perhatian mengenai amanah ikhtiar dan cadangan Yang Berhormat saya akan ambil kira. Namun demikian untuk maklumat Yang Berhormat, kita juga ada satu program Grumbik namanya. Grumbik ini ialah kita telah pun membuat satu persepahaman dengan agensi-agensi lain di bawah MEDEC. Kerana kita sudah maklum bahawa amanah ikhtiar hanya boleh memberi pinjaman maksimum 30,000. Jadi kalau mereka yang berjaya nak meminjam lebih 30,000, katalah sebagai 100,000, maka mereka ini boleh meminjam terus kepada tekun yang akan memberikan auto fast lane. Artinya dengan memberi kelulusan yang istimewa kepada mereka yang berjaya. Dan seperti Yang Berhormat nyatakan, saya juga ingin mendoakan kepada Yang Berhormat bahawa di atas usaha amanah ikhtiar yang bermula dengan kumpulan usahawan atau golongan wanita yang paras kemiskinan ini, tapi hari ini alhamdulillah daripada rekod yang diberikan bahawa ada 33.9%, iaitu 124,397 orang telah pun menepasi paras B40. Jadi saya tengok amanah ikhtiar ini berjaya mencapai matlamat ditubuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Menteri berkaitan dengan amanah ikhtiar Malaysia, di mana matlamat asal penubuhan adalah untuk membantu golongan miskin berasaskan kemahiran dalam usaha menambah pendapatan. Amanah ikhtiar Malaysia ini ditubuh dengan merujuk kepada Bank Gramin di Bangladesh, di mana pengasasnya adalah Muhammad Yunus yang merupakan salah seorang penerima anugerah Nobel. Dan amanah ikhtiar juga adalah untuk membantu golongan fakir miskin, miskin papa kedana, tanpa mengira pahaman politik, agama dan kaum. Soalannya? Soalan saya, Tan Speaker, di parlimen saya, Sungai Siput, ada aduan daripada masyarakat miskin yang berniaga, di mana apabila mereka pergi ke pejabat amanah ikhtiar Malaysia, cawangan Sungai Siput, mereka tanya, awak ini dari parti mana? Kalau tidak, menyertai parti politik sama ada MIC atau UMNO. Jadi penubuhan asal adalah untuk membantu tanpa fahaman politik. Jadi Tan Sri Speaker, saya merujuk kepada buku Tirukkural, iaitu Art of Living, filosofi yang merujuk kepada soalan saya ini, di mana dengan izin Tan Sri Speaker, வாரியார் கொன்று ஈவதே ஈக்கை மற்றதெல்லாம் குறியெதிர்ப்பை நீராத துடைத்து. Maksudnya the only gift is giving to the poor, all else is exchange. Jadi dalam bahasa satu-satunya pemberian adalah memberi kepada golongan miskin. Yang lain adalah Yang Berhormat, tolong jangan berbahas. Soalannya, soalan. Amanah ikhtiar Malaysia yang di bawah pengurusan sekarang ini menjadi platform politik, jadi pertukaran politik. Soalannya, you help me, I help you. Yang Berhormat, last warning. Soalan please. Terima kasih. Apa soalan dia? Saya faham soalan dia. Dia mendakwa bahawa amanah ikhtiar ni, peminjam amanah ikhtiar ni hanya diberikan kepada sokongan penyokong politik parti-parti tertentu. Itu maksudnya. Jadi saya nak jelaskan bahawa apa yang Berhormat cakap itu betul. Itulah yang amanah ikhtiar laksanakan.
kita tidak masakan kita boleh dapat, kalau kita nak cari seseorang orang UMNO ke MSC ke, takkan kita dapat 350,000. Dan kita telah berjaya, saya kata tadi, mengeluarkan daripada kumpulan B40 ini selama 124,357. 33% dah keluar. Jadi kalau ada dakwaan yang mengatakan amanah ikhtiar ini digunakan untuk platform untuk politik, itu adalah tidak betul dan tidak benar sama sekali. Kita tidak ada pernah gunakan. Saya percaya masa kita UMNO jadi pembangkang, amanah ikhtiar berjalan seperti biasa. Bila kita PN bersama pemerintah, amanah ikhtiar berjalan seperti biasa. Malah hari ini di dalam kalau kata politik, pengurusi amanah ikhtiar ialah daripada Bersatu. Saya daripada UMNO. Tak ada timbul masalah politik. Jadi kalau ada dakwaan mengatakan amanah ikhtiar digunakan untuk politik, saya menafikan sekeras-kerasnya, dan yang berhormat boleh bagi tahu kepada saya mana pegawai amanah ikhtiar yang menggunakan amanah ikhtiar untuk kepentingan politik. Saya nak tahu nama ini. Jangan tuduh macam itu. Bagi nama dan jangan nak buat tuduhan begitu, tak baik. Ini berlaku di kawasan Parlimen Sungai Siput. Okey, bagi nama pegawai itu kepada saya. Bagi nama pegawai pada saya akan panggil pegawai ini untuk nak dapat kepastian sebetul atau tak betul. Bahawa dan saya nak tengok nanti amanah ikhtiar, adakah semua orang UMNO saja menjadi ahli? Adakah semua MSC saja menjadi ahli? Kalau saya dapat buktikan yang dia tu ada ahli PKR, ahli DAP, adakah yang berhormat boleh menerimanya? Saya akan buat kajian. Betulkah? Apakah benar semua ahli amanah ikhtiar di Sungai Siput ini terdiri pada ahli UMNO? Atau ahli MSC yang berhormat dahulu. Jadi jangan gunakan politik. Kita nak tolong orang miskin. Tubuh kepatuhan amanah itu tolong orang miskin, dan jangan sekali-kali kita mempolitikkan isu dan membabitkan rakyat yang miskin di bawah sana. Kita bangun membela nasib orang-orang miskin. Terima kasih. Terima kasih. Yang hormat Speaker, semua. boleh dapat satu soalan lagi? Sekarang tamatlah sesi untuk waktu Perdana Menteri pada hari ini. Terima kasih. Yang hormat semua. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Terima kasih Tuan Setiausaha. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya soalan nombor 1. Terima kasih. Silakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pak Syed Sallah dengan soalan ini. Tuan Yang Dipertua serta Yang Berhormat, kerajaan sentiasa menambah baik sistem penyampaian kerajaan dari semasa ke semasa melalui maklum balas dari semua pihak, baik dari rakyat, pihak swasta, NGO, ahli akademik dan termasuk juga ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Menyedari masih berlakunya kelemahan, kerajaan komited untuk membuat penambahbaikan yang akan dilaksanakan secara berterusan untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan sistem ini sentiasa ditambah baik. Bagi mengatasi kelemahan yang timbul, pertama sekali kerajaan akan memberikan fokus dalam memberi wajah baru kepada penjawat awam dan juga lanskap baru dalam organisasi awam. Pembaharuan ini bertujuan untuk menjadikan sistem penyampaian kerajaan lebih bersifat people-centric dan memudah cara urusan rakyat serta tidak lagi dibebani dengan karenah birokrasi. Sebagai contoh, antara penambahbaikan yang telah dilaksanakan adalah meliputi kesegeraan penyaluran pelbagai bantuan termasuk bantuan tunai, geran, pinjaman mudah dan sebagainya dengan mengurangkan karenah birokrasi. Kita dapat lihat bagaimana bantuan wang ihsan yang dapat disalurkan dalam tempoh yang paling cepat dalam sejarah bantuan banjir yang berlaku pada penghujung tahun 2021. Buat pertama kali, kerajaan menyediakan 3 kaedah penyaluran kepada mangsa banjir sama ada melalui penyerahan tunai di pusat pembinaan sementara, rumah ke rumah dan juga pembayaran atas talian.
Semestinya langkah yang diambil oleh kerajaan ini dipacu oleh perkhidmatan awam yang cekap dan juga organisasi yang dinamik serta bersifat fasilitatif. Dalam hubungan ini saya akan memastikan semua organisasi awam akan lebih efisien dan efektif dengan mempunyai saiz, struktur dan fungsi yang bersesuaian serta tiada pertindahan fungsi. Kita akan meneliti, mengkaji fungsi sedia ada dan melakukan rekayasa business process re-engineering bagi memastikan ia sentiasa relevan dan memenuhi keperluan semasa serta mendatang. Fungsi yang tidak lagi relevan perlu dijumutkan bagi membolehkan kita melaksanakan fungsi yang terkini dengan lebih berkesan. Tuan Ketua, boleh sambung? Silakan. Kerajaan juga telah menggariskan agar sistem penyampaian perkhidmatan awam didorong oleh inisiatif baru melalui pendekatan seperti penerapan 5 nilai iaitu pantas, pengetahuan bertaraf dunia, memberi inspirasi, fleksibel dan berasaskan teknologi. Dalam memacu ekonomi digital Malaysia, kerajaan sentiasa memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam mendukung transformasi Malaysia menjadi peneraju ekonomi digital serantau agar dapat memupuk serta membina masyarakat yang lebih progresif. Kita perlu menyediakan platform perkhidmatan yang kukuh, holistik dan kalis masa hadapan. Sehubungan dengan itu, kerajaan akan memastikan perkhidmatan awam sentiasa mengadaptasi semangat keluarga Malaysia, keluarga perkhidmatan awam di mana setiap kementerian dan agensi akan saling bantu-membantu dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan seterusnya memajukan negara. Kerajaan memahami bahawa penyampaian melalui teknologi digital amat kritikal dalam mengurangkan kerenah birokrasi, terutama melibatkan perkhidmatan kaunter. Bagi tujuan tersebut, melalui inisiatif Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia ataupun My Digital telah mensasarkan perkhidmatan kerajaan secara end-to-end sebanyak 80% menjelang tahun 2025. Perkara ini akan dapat memacu transformasi sektor awam untuk menjadi kerajaan digital dengan memanfaatkan teknologi, data dan kecerdasan digital, meningkatkan set kemahiran digital penjawat awam dan meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam talian. Ini juga akan meningkatkan kedudukan negara dalam penarafan World Digital Competitiveness Ranking. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah pun menjelaskan dengan begitu jelas sekali berkaitan dengan delivery system ataupun sistem penyampaian ini. Peranannya penting bagi memastikan perjalanan agenda kerajaan itu dapat dilakukan secara terbaik. Soalan saya minta kebenaran sikit daripada Tan Sri. Ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat, apakah pihak kerajaan akan melaksanakan work from home atau bekerja daripada rumah ini merupakan satu kaedah yang penting dalam delivery system ini, sistem penyampaian ini dan sistem untuk melaksanakan tugas-tugas dan kerja mereka. Kerana saya rasa ianya memberikan manfaat yang banyak, terutamanya mengatasi masalah pembantu, sama ada pembantu rumah ataupun pembantu apa jugalah di kalangan keluarga yang hari ini susah benar untuk mendapatkan pembantu ini. Suri rumah yang bekerja, susah nak dapat pembantu rumah. Lagi satu, kita juga dapat menyelamatkan millions of man hours. Ringkas Yang Berhormat. Kita dapat menyelamatkan berjuta-juta man hours atau masa ya terperangkap dalam traffic jam, travelling time dari rumah ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi ini membawa kesan kepada prestasi delivery system. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya
work from home ataupun bekerja dari rumah sedang dilaksanakan. Dan kita memulakan kerja dari rumah ini sewaktu PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana pekerja-pekerja ataupun semua pejabat kerajaan ditutup, sebahagian besarnya ditutup dan sebagainya. Ketika itu, peratusan ratio bekerja dari rumah, nisbahnya adalah 60% dari rumah dan 40% dari rumah, 60% daripada ofis. Namun apabila PKP telah pun ditamatkan, ketika ini masih lagi ada bekerja dari rumah iaitu sebanyak 20%, manakala 80% bekerja daripada ofis. Kita dapati dari segi produktiviti, bekerja dari ofis lebih baik berbanding dengan bekerja dari rumah. Tetapi walau mana pun ada beberapa jenis kerja yang boleh dibuat daripada rumah. Sebagai contoh, research boleh dilakukan daripada rumah. Kerja pegawai undang misalnya, dari segi mengkaji kes dan sebagainya, atau membuat untuk menyediakan kontrak dan sebagainya, boleh dilakukan daripada rumah. Tetapi sektor kritikal, jabatan-jabatan yang kritikal, seperti jabatan kesihatan, ada untuk kes yang melibatkan perkhidmatan, services dan sebagainya, mesti dilakukan daripada ofis. Jadi kesimpulannya, kita masih lagi melakukan kerja daripada rumah, tetapi dalam kes-kes tertentu dan persentejnya ketika ini hanya 20%. Terima kasih. Yang Muhammad Rasa, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang hadir pada pagi ini, dan saya meneliti jawapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menunjukkan komitmen daripada Perdana Menteri sendiri berkenaan dengan pelaksanaan dan penyampaian. Yang Amat Berhormat sebut bantuan wang ihsan kepada mangsa banjir semua tu, saya rasa tak ada masalah. Semua menghargai ya kelajuan bantuan dihulukan. Cuma satu perkara saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab pagi ini ada di sini, saya lari sikit tadi tajuk ni tapi berkaitan. Dia sangat rapat dengan rakyat berkenaan dengan kos sara hidup. Terutama minyak masak bersubsidi dalam pakej tak ada kena-mena dengan soalan asal. Yang Amat Berhormat, saya nak minta pandangan daripada Yang Amat Berhormat supaya Saya tak benarkan soalan kena bersangkut paut dengan soalan yang pertama tu. Maaf. Soalan bagi saya. Tapi Yang Amat Berhormat boleh jawab. Bagi saya. Yang Amat Berhormat nak jawab ke? Soalan tak ada kena-mena. Saya bagi oleh kerana ada soalan, saya bagi soalan jawapan bertulis lah. Papar minta peluang sekali lagi. Maaf, Bukit Bintang bangun dulu. Soalan kedua. Ringkas ya? Terima kasih Tan Sri Yang Pertua soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Amat Berhormat, sistem talian ke pejabat-pejabat kerajaan dan Putrajaya sangat sukar dan tidak memuaskan, menerima jawapan kerap panggilan tidak dijawab dengan memuaskan. Saya ingin bertanya Yang Amat Berhormat, siapa yang patut bertanggungjawab untuk meningkatkan perkhidmatan ini? Minta penjelasan tadi. Terima kasih. Minta penjelasan. Terima kasih. Siapa patut bertanggungjawab untuk meningkatkan perkhidmatan ini? Ini satu, saya rasa ramai ahli parlimen pun ada panggilan kepada pejabat-pejabat kerajaan tetapi tidak menerima jawapan yang memuaskan. Terima kasih. Papar minta sekali lagi. Silakan Yang Amat Berhormat. Okey, terima kasih. Aduan tentang perkara ini iaitu sistem talian yang sukar ya untuk dicapai, panggilan tidak terjawab. Saya akan ambil serius perkara ini dan akan memastikan perkara ini dapat diselesaikan bagi kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Papar untuk delivery system. Satu lagi. Terusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Terima kasih. Soalan kedua. Terima kasih. Silakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang.
Saya memohon agar pertanyaan ini dijawab bersekali dengan 14 pertanyaan lain yang diajukan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat berkaitan isu indeks persepsi rasuah ini. Yang pertama, pertanyaan nombor 24 oleh Yang Berhormat Ipoh Timur bertarikh 1 Mac 2022 berkenaan pendirian dan tindakan kerajaan berhubung CPI tahun 2021. Yang kedua, pertanyaan nombor 70 oleh Yang Berhormat Tenom bertarikh 1 Mac 2022. Yang ketiga, pertanyaan nombor 76 oleh Yang Berhormat Puchong bertarikh 1 Mac 2022. Yang keempat, pertanyaan nombor 83 oleh Yang Berhormat Iskandar Puteri bertarikh 1 Mac 2022. Yang kelima, pertanyaan nombor 32 oleh Yang Berhormat Merbuk bertarikh 7 Mac 2022. Yang keenam, pertanyaan nombor 85 oleh Yang Berhormat Bukit Gelugor bertarikh 7 Mac 2022. Nombor 7, pertanyaan nombor 20 oleh Yang Berhormat Tumpat bertarikh 10 Mac 2022. Yang ke-8, pertanyaan nombor 75 oleh Yang Berhormat Bukit Gelugor bertarikh 10 Mac 2022. Yang ke-9, pertanyaan nombor 44 oleh Yang Berhormat Bukit Bendera bertarikh 16 Mac 2022. Yang ke-10, pertanyaan nombor 69 oleh Yang Berhormat Julau bertarikh 16 Mac 2022. Yang ke-11, pertanyaan nombor 70 oleh Yang Berhormat Johor Bahru bertarikh 16 Mac 2022. Yang 12, pertanyaan nombor 4 oleh Yang Berhormat Jerlun bertarikh 22 Mac. Masa nak habis. Nombor 13, pertanyaan nombor 57 oleh Yang Berhormat Kota Raja bertarikh 22 Mac. Pertanyaan nombor 68 oleh Yang Berhormat Kuala Kedah. Semuanya berkenaan isu yang sama. Jadi saya kena sebut satu-satu. Sebab selepas ini mungkin tidak dijawab tentang perkara ini. Jadi hari ini kita jawab rangkum semua sekali untuk jawapan. Tuan Yang Ketua serta ahli serta Yang Berhormat Pak Dixon. CPI merupakan barometer antarabangsa yang diterbitkan oleh Transparency International (TI) yang mengukur tahap persepsi rasuah dalam badan awam termasuk pegawai dan anggota pentadbiran bagi negara-negara seluruh dunia. Walau bagaimanapun, pengukuran CPI dilaksanakan berdasarkan persepsi melalui kajian oleh institusi-institusi antarabangsa. Indeks ini adalah untuk memberi gambaran kepada kerajaan supaya usaha penambahbaikan tadbir urus, integriti dan anti rasuah terus dilaksanakan merentasi pelbagai sektor awam, swasta termasuk politik bagi memberi kesan kepada daya saing serta ekonomi negara. CPI Malaysia untuk tahun 2021 dikira berdasarkan 9 daripada 13 kajian yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi antarabangsa. Laporan tersebut menunjukkan bahawa Malaysia menduduki tempat kedua terbaik selepas Singapura di antara 9 negara ASEAN yang terlibat. Antara perkara yang mempengaruhi skor dan kedudukan negara dalam CPI adalah soalan berbeza yang digunakan antara negara, responden ataupun kumpulan sasar serta jumlah penglibatan negara yang berbeza setiap tahun. Sebagai contoh, kajian CPI tahun 2021 tidak melibatkan negara Brunei. Kerajaan melalui Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan agar laporan CPI tersebut lebih adil dan dapat memberi gambaran yang sebenar. Kesediaan Malaysia untuk dinilai oleh CPI 2021 menunjukkan ketulusan dan komitmen Malaysia dalam penambahbaikan tadbir urus. Sehubungan dengan itu, kerajaan kekal komited untuk melaksanakan inisiatif
yang telah digariskan di bawah Pelan Anti Rasuah Nasional NACP. Walau bagaimanapun, kita harus ingat bahawa usaha-usaha penambahbaikan adalah bersifat jangka panjang dan hasilnya juga akan dapat dilihat dalam jangka masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan pertama. Terima kasih Perdana Menteri kena beri penjelasan. Persepsi rasuah ini meningkat kerana tidak ada gambaran, tidak ada tekad politik menangani masalah-masalah besar. Umpamanya, saya bangkitkan Pandora Papers. Keduanya soal MDB yang belum terungkai. Baru-baru ini keluar lagi masalah. Jadi kalau dan orang-orang yang terlibat itu bergentayangan ke sana ke sini seolah-olah tidak ada permasalahan. Dan persepsi ini akan merosakkan imej negara kalau tidak ada kesediaan bagi pihak pimpinan politik. Saya tahu SPRM mempunyai peranan besar dalam hal ini. Tetapi tekad politik juga perlu. Kita tak boleh katakan persepsi ini sebagai persepsi biasa kerana orang juga melihat faktanya bahawa ada keterangan-keterangan baru yang menggemparkan, yang melibatkan institusi penting negara, termasuk Bank Negara Malaysia. Dan kita nampak ada keengganan bertindak. Sama ada mantan-mantan Perdana Menteri juga terlibat. Bukan satu, dua, tiga yang dibangkitkan dalam laporan-laporan seperti Pandora Papers. Mengapa tidak ada sikap kesungguhan pimpinan, khususnya Perdana Menteri, untuk menyatakan bahawa SPRM harus bertindak tanpa ragu terhadap siapa saja? Itu soalan saya. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya dari segi kemerosotan skor kita, kedudukan kita bukan saja disebabkan oleh kes-kes rasuah, tetapi juga disumbang oleh perkara-perkara lain. Ya, perkara-perkara lain seperti hak asasi misalnya, human rights, yang mungkin pandangan daripada badan-badan antarabangsa berbeza daripada nilai yang ada di negara kita. Tapi mereka melihat human rights berdasarkan nilai-nilai mereka. Dan yang kedua, dari segi keperluan pembaharuan institusi dan juga akta-akta yang perlu dipindah. Sebagai contoh, akta ataupun rang undang-undang sumbangan dana politik misalnya. Yang ini juga merupakan salah satu tuntutan daripada badan antarabangsa supaya kita laksanakan di negara kita. Dari segi akta rahsia rasmi, akta kesalahan peran raya dan sebagainya semua. Jadi dari segi keseluruhannya ada seperti saya sebut, ada 9 perkara yang dijadikan sebagai alasan untuk memberikan kita dari segi ranking, skor dan sebagainya. Saya nak menjawab soalan ni. Dari segi tindakan yang dilaksanakan apabila berkaitan dengan isu rasuah dan sebagainya. Saya percaya Yang Berhormat tahu banyak kes sedang berjalan di mahkamah melibatkan sesiapa saja. Tak kira daripada pihak pembangkang maupun daripada pihak kerajaan. Kita lihat hari ini banyak kes masih lagi berjalan di mahkamah. Itu menunjukkan bahawa kerajaan serius dari segi mengambil tindakan terhadap sesiapa saja yang mengamalkan rasuah. Begitu juga dengan perkara lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Jadi tidak ada pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Di dalam isu rasuah, pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Sesiapa saja bertanggungjawab akan dihadapkan ke mahkamah dan mahkamahlah yang akan menentukan sama ada orang itu bersalah atau tidak. Jadi tidak boleh menganggap bahawa pihak kerajaan hari ini melindungi individu-individu tertentu dan mengambil tindakan terhadap orang tertentu hanya untuk memuaskan hati setengah pihak. Kita tidak tahu dulu sama ada dulu ada selective prosecution atau tidak. Tapi hari ini tidak ada pendakwaan terpilih kepada sesiapa saja. Itu
janji kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapan Soalan tambahan kedua. mohon. Sekejap. Ada soalan tambahan kedua sebelah sini? Ada. Siapa? Ada. Silakan, Sik. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Dilihat dalam gejala rasuah ini, personaliti seseorang juga memainkan peranan, termasuk gaya hidup rakyat kita ada yang suka bermewah-mewah, bermegah-megah dan hidup dalam keadaan yang elit. Jadi adakah pihak kerajaan melihat aspek pendidikan juga penting bagi mendidik rakyat dengan gaya hidup yang lebih sederhana, mementingkan halal dan haram dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat, silakan. Ya, dari segi untuk educate rakyat ataupun memberi pendidikan kepada rakyat mengenai cara hidup tu, saya percaya sentiasa dilakukan, sentiasa dilakukan. Malah daripada pihak kerajaan sendiri, apabila kita mengarahkan pengisaran harta oleh ahli-ahli parlimen, oleh anggota pentadbiran dan sebagainya, tujuannya adalah supaya dapat kita ketahui tentang apa yang dimiliki oleh seseorang individu dan mereka tidak bolehlah dan mereka tidak akan menunjuk apa yang mereka ada kerana apa yang mereka ada telah pun diserahkan secara detail kepada pihak tertentu untuk menentukan. Jadi dari segi isu yang berkaitan dengan education tadi, pendidikan tadi, ianya sentiasa dilakukan oleh pihak SPRM dan sebagainya. Terima kasih. Soalan tambahan terakhir. Silakan Tangga Batu. Ya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Adakah kajian dibuat untuk mengenal pasti jabatan, sektor atau kementerian manakah yang paling bersih ataupun yang paling teruk terlibat dengan rasuah supaya tindakan pembasman rasuah lebih berfokus, lebih serius dan bersasar. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Memang dilakukan kementerian dan jabatan sekali. Ya. Memang sentiasa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasiah bin Haji Muhammad Fakih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Dipertua. Soalan sahabat berenam nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Sabak Bernam di atas soalan. Saya terlebih dahulu mohon izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan-soalan yang berikut kerana ianya menyentuh isu yang sama, iaitu berkenaan dengan sistem kutipan tol menggunakan teknologi Radio Frequency Identification atau singkatannya RFID, iaitu daripada Yang Berhormat Jelutong pada 1 Mac 2022, Yang Berhormat Temeloh 10 Mac 2022, Yang Berhormat Hulu Selangor 10 Mac 2022, Yang Berhormat Tangga Batu 16 Mac 2022, YB Rasah 16 Mac 2022, YB Bukit Bendera 16 Mac 2022, YB Puchong 22 Mac 2022 dan YB Port Dickson 22 Mac 2022. Mohon izin Tan Sri Yang Dipertua. Silakan. Untuk maklumat ahli-ahli berhormat, pelaksanaan sistem kutipan tol lebuh raya di negara ini mulakan balik masa tu 3 minit. Dibahagikan pada 2 kategori, iaitu sistem tol terbuka di mana bayaran dibuat setiap kali kenderaan melalui plaza tol dan sistem tol tertutup, iaitu bayaran tol dibuat di plaza tol keluar dengan kadar tol mengikut jarak perjalanan yang dilalui dari plaza tol masuk. Kaedah pembayaran tol bermula dengan kaedah kutipan secara tunai pada tahun 1980-an. Evolusi kutipan tol secara elektronik bermula pada pertengahan 1990-an, di mana terdapat beberapa syarikat konsesi telah mula memperkenalkan peranti tol elektronik masing-masing yang boleh diguna pakai di lebuh raya tertentu sahaja. Ini menyebabkan pengguna perlu mempunyai lebih dari satu peranti yang untuk digunakan. Seterusnya, kerajaan pada tahun 2004 telah memutuskan supaya hanya satu elektronik tol system ataupun ETC sahaja digunakan bagi tujuan pembayaran tol, iaitu peranti SmartTag dan Touch and Go. Susulan pelaksanaan ETC tersebut menggunakan teknologi Radio Frequency Identification RFID
yang dikenali dengan nama komersial MyRFID telah diperkenalkan bermula tahun 2017 secara berperingkat. Di samping penggunaan teknologi sedia ada iaitu teknologi infrared ataupun bagi peranti smart tag dan card touch and go. Penggunaan teknologi RFID ini dihubungkan pada akaun dompet elektronik ataupun e-wallet sebagai media bagi membolehkan pengguna membuat bayaran tol dengan kemudahan tambah nilai secara atas talian. Pelaksanaan teknologi RFID adalah selaras dengan hasrat kementerian untuk memperkenalkan sistem kutipan tol tanpa henti yang dikenali sebagai Multi-Lane Free Flow ataupun singkatannya MLFF. Menggunakan pendekatan teknologi radio frequency identification dan dijangka akan dilaksanakan sepenuhnya menjelang tahun 2025. Dalam usaha pihak kementerian menerajui inisiatif dalam memperkenalkan sistem kutipan tol di lebuh raya secara elektronik sepenuhnya, pelbagai kajian, sesi libat urus dan dialog telah diadakan bersama pemegang taruh bagi mendapatkan maklum balas serta mencadangkan penyelesaian terbaik berhubung kaedah atau teknologi yang akan digunakan pakai. Pihak kementerian juga turut meneliti kaedah sistem tol tanpa palang seperti sistem Electronic Road Pricing ERP yang digunakan pakai di Singapura. Namun atas kekangan kos dan pelaksanaan model perniagaan yang akan membebankan rakyat menyebabkan sistem ini tidak dilaksanakan di Malaysia. Justru pemilihan teknologi RFID berbanding teknologi infrared yang digunakan bagi peranti smart tag merupakan pilihan yang sesuai kerana ianya menggunakan gelombang radio mempunyai had pengesanan yang lebih luas di samping kos yang lebih rendah jika dibandingkan dengan smart tag menggunakan teknologi infrared. Teknologi ini masih belum terbukti keberkesanannya dalam pelaksanaan MLFF berbanding teknologi RFID yang telah digunakan pakai secara meluas oleh kebanyakan negara-negara maju yang telah melaksanakan sistem tol secara MLFF. Merujuk kepada harga jualan semasa bagi tag RFID adalah bernilai RM30 di mana RM35 di mana ianya merangkumi kos tag RFID, pemasangan tag, sistem dan pengoperasian. Walau bagaimanapun pihak kerajaan telah meminta supaya pihak TNG Sdn Bhd untuk mengkaji semula kos-kos berkenaan bagi tujuan mengurangkan harga jualan tag tersebut. Pihak TNG merupakan penyedia perkhidmatan bagi sistem kutipan tol di semua lebuh raya di Malaysia, di mana urusan pelantikan kontraktor, pembekal tag RFID diuruskan sepenuhnya oleh pihak Touch and Go. Secara keseluruhannya, inisiatif pelaksanaan RFID bukanlah suatu perancangan yang drastik, namun telah dilaksanakan melalui projek rintis. RFID melibatkan plaza tol sistem terbuka di Lembah Kelang sejak tahun 2017. Manakala pelaksanaan projek rintis RFID bagi Lebuh Raya Plus pula pada peringkat awal bermula pada 1 Januari 2020 hanya melibatkan 10 plaza tol sistem terbuka merangkumi plaza tol antaranya di Jambatan Pulau Pinang Link kedua dan Butterworth, Kolim Expressway. Seterusnya ujian rintis awal RFID bagi kenderaan kelas 1 telah dilaksanakan melibatkan 9 plaza tol sistem tertutup yang disiapkan pada Oktober 2021. Lanjutan daripada projek rintis yang dilaksanakan oleh pihak PLAS tersebut, pelaksanaan RFID telah dilancarkan pada 15 Januari 2022. Kementerian Kerja Raya mengambil maklum akan reaksi negatif pengguna lebuh raya berikutan pelaksanaan RFID di lebuh raya utara selatan ataupun PLAS tersebut. PLAS, Malaysia Berhad selaku syarikat konsorsium tanggungjawab ke atas lebuh raya terpanjang di Malaysia dengan 83 plaza tol dari hutan kampung sehingga ke Skudai, Amat Peka dan prihatin terhadap isu-isu operasi yang dibangkitkan oleh pengguna. Sehubungan itu bagi tujuan penambahbaikan dan memastikan keselesaan pengguna khususnya untuk kutipan tol bagi sistem tol tertutup, pihak PLAS telah melaksanakan beberapa tindakan bersifat jangka pendek seperti berikut. Pertamanya, untuk menempatkan petugas tol di plaza tol bagi membantu pengguna lebuh raya menghadapi masalah pengesanan di lorong RFID. Kedua, mengekalkan lorong Touch and Go dan Smart Tag sedia ada sebagai pilihan pada pengguna sehingga pengguna bersedia untuk beralih kepada sistem RFID. Dan yang ketiga, mengadakan program kesedaran secara berterusan bagi memastikan isu-isu yang dihadapi oleh pengguna dapat diselesaikan dan kecekapan sistem pengurusan tol dapat dipertingkatkan.
Langkah ini diambil sebagai persediaan peralihan pada sistem kutipan tol kepada MLFF bagi memastikan sistem lebih efektif dan berkesan. Sehingga kini kutipan tol secara RFID telah dilaksanakan di 28 buah lebuh raya dan baki 2 lebuh raya iaitu lebuh raya Pantai Timur fasa 1 dan lebuh raya Pantai Timur fasa 2 dijangkakan dilaksanakan mulai penghujung bulan Jun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila sahabat benar. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Yang Menteri yang telah memberikan jawapan yang jelas dan kita baru jelas dan faham apakah yang dimaksudkan RFID dan juga sistem tol yang lain. Tuan Yang di-Pertua, pada hemat saya bahawa 1.7 juta pelanggan RFID dan juga penggunaan hampir 4 juta setiap hari penggunaan Plus. Soalan tambahan saya, setakat manakah kajian yang dibuat oleh KKR ataupun Plus daripada segi keberkesanan pengguna daripada sistem touch and go, sistem smack and touch, bayaran tunai dibandingkan dengan RFID, yang memastikan bahawa keseluruhan kesalahan kesesakan di seluruh negara dapat diatasi, dan apakah kerajaan bercadang untuk menghapuskan tol pada masa akan datang seperti yang digembar-gemburkan oleh setengah pihak pada tempoh hari yang lepas. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sahabat Sila Menteri Kanan Kerja Raya. Terima kasih Yang Berhormat sahabat Bernam. Pertama sekali kalau kita melihat sistem yang kita ada menggunakan touch and go, maknanya kita kena berhenti meletakkan kad kita pada bacaan, barulah palang itu akan terbuka. Dan secara keseluruhannya hanya dalam setiap 1 jam hanya dapat memproseskan menggunakan touch and go 450 kenderaan. Kalau menggunakan sistem Smart Tag dan RFID, ianya dapat memproseskan dalam 1 jam lebih kurang 1,000 kenderaan. Maknanya mengurangkan kesakan lalu lintas. Tapi jangka panjang, apa yang kita nak laksanakan ialah tiada lagi sistem menggunakan toll gate. Maknanya kita akan pintas lalu. Maknanya akhirnya akan dapat mengurangkan kesesakan di toll gate itulah. Itu yang kita sasarkan. Dan mengikut kajian sekarang ni yang beralih kepada RFID sudah meningkat kepada 18% penggunaannya. Adakah kita akan menghapuskan tol? Setakat ini berdasarkan kajian, memang tiada kemampuan kerajaan untuk menghapuskan tol disebabkan pampasan yang begitu besar sekali. Sebab itu malahan di bawah Pakatan Harapan dulu, walaupun itu janji mereka, tapi penghapusan tol itu tidak dapat laksanakan dan mereka sedar bahawa dari segi realitinya, kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk membayar pampasan itu amat besar sekali. Sebab itu kita sekarang ini sedang hanya melakukan perundingan untuk melihat bagaimana kita tidak akan membebankan pengguna, tapi pada masa yang sama tidak juga membebankan kerajaan dari segi kedudukan kewangan kita, iaitu menang-menang untuk semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya jemput yang lebih awal notis tadi, Kuala Selangor. Sila. Terima kasih Pengerusi dan terima kasih yang Jimbaran Ketua dan terima kasih Menteri yang menjawab. Saya sangat memahami kehendak kementerian yang pada akhirnya adalah untuk melahirkan ke arah satu evolusi yang intelligent transport system yang sangat canggih lah, ultra efficient, multi lane, free flow dengan tidak ada gangguan palang dan sebagainya. Namun persoalannya yang mudah hari ini, now and here, persoalannya adalah kegagalan. Tag yang dipasang tidak dapat dikesan dan dibaca ketika melalui RFID Plaza Tol ini dan menyebabkan kesesakan. Very simple, kita mengarah ke satu yang sangat efisien, sangat canggih. That is the radio frequency identification system ini. Saya mematikan expert dalam robotik teknologi dan juga the Malaysian Automotive Robotic dan IoT Institute pun mencadangkan semua ini. Namun persoalannya adalah sekarang ini perkara yang mudah yang dipasang itu pun tak dapat dikesan dan terpaksa motoris ataupun pengguna terpaksa bergundur ke depan,
menyebabkan risiko kemalangan dan kesesakan. This is the immediate thing. Yang ke arah yang satu yang lebih canggih dan lebih efisien, ultra efisien itu semua kita sokong. Soalannya Kuala Lumpur, soalannya. Apakah penyelesaian immediate sekarang ini yang mau ya pengguna RFID khususnya lane-lane itu diatasi segera. Terima kasih. Terima kasih Yang Dipertua. Menteri Kanan Kerja Raya. Datuk Yang Dipertua, terima kasih. Sebenarnya saya dah memberi jawapan tadi. Untuk langkah sementara yang dilaksanakan, PLAS telah meletakkan pegawai supaya memastikan kalau siapa saja menghadapi masalah bila melalui akan diselesaikan pada waktu itu juga. Setiap pegawai memang ditugaskan di sana. Kedua, iaitu untuk memastikan sebab ini dikatakan projek rintis di mana peletakan reader itu dan juga tag itu sendiri menjadi cabaran sebab pelbagai jenis kenderaan dan sebagainya. Ini juga sudah dikenal pasti dan langkah penambahbaikan sedang dan diteruskan oleh pihak PLAS dan Touch and Go itu sendiri. Sebab itu yang saya katakan tadi, ini bila projek rintis sudah pasti kita dapat mengenal pasti banyak isu yang telah dibangkitkan dan isu ini sebenarnya sudah dapat dikurangkan. Sebab itu perjalanan semakin lancar sekarang ini dan peningkatan dari segi penggunaan RFID daripada dulu 11% sekarang ini 18% menunjukkan keyakinan pada sistem ini. Walaupun dengan kelemahan ini akan diperbaiki oleh pihak PLAS dan juga Touch and Go. Dan kita pada masa ini juga mengenal pasti teknologi-teknologi lain yang mungkin akan akhirnya memberi kemudahan pada keseluruhan pengguna kita. Itu matlamat kita. Terima kasih. Terima kasih Menteri Kanan. Ini soalan masa penting. telah agak panjang juga dalam perbahasan tajuk ini. Saya ingin seterusnya menjemput Yang Berhormat Tuan Charles Anthony Santiago, Kelang. Tuan Speaker, soalan saya nombor 4. Sila, Menteri Alam Sekitar dan Air menjawab. Tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih pada Yang Berhormat Kelang membangkitkan soalan ini. KASA melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah pun menyediakan perancangan jangka pendek dan jangka panjang bagi membaik pulih sistem saliran di Kelang bagi mengatasi fenomena banjir. Sehubungan itu, JPS Negeri Selangor telah pun menerima peruntukan sejumlah 98.05 juta bagi tahun 2022. Manakala permohonan bagi RP3 dirancang di pohon sebanyak 2.06 bilion melibatkan 5 projek bagi Negeri Selangor dan di antara perancangan jangka pendek projek pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir telah pun diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah RP rancangan besar ke-12 bagi Negeri Selangor. Skop kerja yang melibatkan kerja-kerja pengaluran sungai, kerja-kerja penstabilan tebing sungai, naik taraf aset ta'alih dan naik taraf saluran dan struktur berkaitan bagi meningkatkan kualiti air sungai. Pada tahun 2022, rolling plan kedua, RMK12 sebanyak 50 kerja telah dirancang untuk dilaksanakan dengan kos keseluruhan RM10 juta, di mana 13 kerja dan pelaksanaan baki 37 projek dalam peringkat perolehan. Daripada projek ini, sebanyak 3 kerja akan dilaksanakan di arah Kelang berjumlah RM1.5 juta. Selain pada itu, Kerajaan Negeri Selangor juga memperuntukkan kepada JPS Negeri Selangor sebanyak 13.43 juta untuk kerja-kerja daerah Kelang yang melibatkan yang pertama peruntukan pembangunan pasca banjir 930,000, peruntukan mengurus penyelenggaraan 8.5 juta, akaun amanah cara memparik kerja-kerja kritikal dan segera sebanyak RM4 juta. Sebagai langkah untuk memulihkan kerosakan infrastruktur JPS, KASA telah memohon peruntukan tambahan sebanyak 80 juta bagi pelan pemilihan pasca banjir dan kerja-kerja melibatkan beberapa tempat termasuk kawasan Kelang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, perancangan jangka panjang JPS sedang melaksanakan satu projek, iaitu projek penstabilan tebing Sungai Aur daerah Kelang, Selangor dengan kos keseluruhan sebanyak 10.32 juta. Projek ini telah pun bermula 9 September 2021 dan jangka siap pada 9 Mac 2023. Dan JPS juga telah melaksanakan rancangan tempatan banjir Sungai Kapar Kecil dan Sungai Kapar Besar daerah Kelang dan Petaling, Selangor dengan peruntukan sebanyak 188 juta dan projek ini dalam RP ketiga. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila Kelang. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Menteri jawapan itu. Soalan tambahan saya ialah Jabatan Meteorologi Malaysia JMM Selangor mengatakan bahawa 150 kawasan di 9 buah daerah di Selangor berisiko mengalami banjir dan banjir kilat
sehingga Mac, April sampai Ogos saya percaya. Pagi ini satu lagi rumusan telah keluar daripada JMM mengatakan bahawa isu monsun ini akan dipanjangkan sampai Ogos tahun ini. Dan soalan saya ialah, adakah KASA akan meluluskan satu dana khas ini untuk apa yang katakan kerja-kerja segera bagi meningkatkan kapasiti sistem saliran di Klang serta membersihkan longkang-longkang monsun dan kolam tadahan air. Saya nak beritahu Yang Berhormat Menteri juga bahawa di Klang satu masalah besar ialah longkang-longkang yang kotor yang tidak dibersihkan. Ini juga termasuk bukan sahaja JPS tetapi juga JKR. Dan saya telah minta kepada JKR lebih kurang 6 juta ringgit untuk membersihkan semua longkang-longkang yang sekarang kotor sekarang. Minta pandangan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Kelang. Sila Menteri jawab. Terima kasih Yang Berhormat. Kelang data apa yang dibangkitkan. Sebagaimana yang telah menyatakan tadi, sebenarnya permohonan kita di peringkat Kerajaan Persekutuan untuk Kerajaan Negeri Selangor ni satu jumlah yang sangat besar. Yang jumlahnya jumlah keseluruhannya ialah sebanyak 2.06 bilion dan ia melibatkan termasuklah sistem peparitan dan sebagainya. Cuma saya ingin bangkitkan apa yang dibangkitkan ialah soal longkang yang tidak bersih. Pengurusan longkang ini ialah sebahagian besar di bawah kerajaan tempatan, bawah PBT. JPS mengendalikan sungai-sungai utama dan sungai-sungai yang asalnya sebagai sungai, manakala longkang-longkang dan sistem peparitan dan melalui pihak PBT. Kita sentiasa kerjasama dengan pihak PBT supaya peruntukan disediakan di peringkat negeri. Sebagaimana telah sebutkan bahawa ini Kerajaan Negeri Selangor juga telah memeruntukkan untuk daerah Kelang satu jumlah yang agak besar bagi menyelesaikan masalah-masalah dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebanyak 13.43 juta kerja-kerja daerah Kelang saja. Saya fikir ini di antara apa dibangkitkan kita harapkan dapat diselesaikan insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Fasimas. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Sewaktu saya bangun bertanya soalan ini, rakyat saya di Pasir Mas dan juga Ratau Panjang sedang tenggelam dalam saya fikir satu akronim rakyat yang mana banjir berlaku begitu besar bermula 2 hari 3 hari lepas akibat daripada antara lain ialah pembinaan tebatan banjir yang masih belum lagi siap. Dan untuk makluman Yang Berhormat Menteri, sebahagian daripada tebatan banjir ini telah pun pecah bentengnya yang menyebabkan tempat yang tak pernah tenggelam banjir telah pun tenggelam mengakibatkan kerugian dan kehancuran harta benda berjuta ringgit Malaysia. Soalan saya, apakah plan bertindak kementerian jangka pendek dan jangka panjang dalam masa segera untuk kebajikan rakyat khususnya dalam isu pembinaan benteng banjir ini yang kalau didrag ataupun kalau masih lagi tertunda penyiapannya akan memberikan risiko yang besar kepada rakyat di Parlimen Pasir Mas dan Ratau Panjang. Terima kasih. Terima kasih Pasir Mas. Sila Menteri jawab 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas, dan saya insya-Allah selepas Dewan ini saya akan terus ke kawasan Pasir Mas dan Ratau Panjang untuk melihat sendiri tentang kesan banjir. Cuma saya nak maklumkan bahawa apa yang berlaku ialah kita sedang membangunkan 3 fasa pembangunan bagi menyelesaikan masalah yang berlarutan di kawasan Ratau Panjang, Pasir Mas dan Tumpat. Untuk makluman Dewan Mula, pada bulan 12 baru ini Ratau Panjang, Pasir Mas dan Tumpat tidak ada banjir. Jadi dia termasuk tanda merah, tidak banjir pada baru ini. Dan dia baru banjir baru sekarang. Berarti dia delay sikit banjir dia. Ada 3 projek besar kita bagi mengatasi masalah banjir di Rantau Panjang dan Pasir Mas Tumpat sebagainya. Yang pertama ialah projek Keseban Fasa 1 yang dalam proses pembinaan yang kesiap pada tahun hadapan. Yang kedua, kita sedang bangunkan flood wall di kawasan bandar Rantau Panjang yang dalam kos lebih pada 400 juta ringgit. Dan fasa ketiga ialah menyiapkan fasa 2 ialah pembangunan di tebatan banjir Sungai Golok fasa 2 yang melibatkan kos 1.5 bilion dia akan dilaksanakan dalam RP3. Jadi saya harapkan dengan 3 perancangan ini isu banjir di kawasan Rantau Panjang, Pasir Mas, Tumpat dan sebagainya dapat kita atasi insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan. Tambahan. Saya bagi pulang yang ketiga. Sila Yang Berhormat Pematang Pauh. Terima kasih atas speaker. Terima kasih atas soalan dan jawapan oleh Menteri. Menteri, saya ingin menanyakan, tahun lepas pada September 2021 telah diumum Akta Perubahan Iklim yang bakal dibawa dalam tahun 2022. Kita memahami kadang-kadang punya
wujudnya pertikaian antara rizab hidrolik, aset hidrolik di bawah milikan kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Bagaimanakah akta ini bakal mengambil kira pertikaian sebegini, lebih-lebih lagi bila berkait dengan projek tebatan ataupun mana-mana teknologi terkini menyimpan simpanan air banjir bawah tanah contohnya. Bagaimanakah akta ini dapat mengawal selia dan memperbaiki hubungan supaya semua rizab aset hidrolik mampu diselenggara oleh kerajaan negeri dengan harmoni walau mana pun parti politik yang memerintah. Terima kasih, Hormat. Silakan Pak Tampau, silakan Menteri. Terima kasih, Mak Tampau. Sebenarnya kita mempunyai suatu kajian yang komprehensif di segi membangunkan aset yang sedia ada supaya dapat di sebarang perancangan pembangunan mesti diambil kira. Dalam Akta Perubahan Iklim yang kita sedang bangunkan, kita mewajibkan semua pelan pembangunan di peringkat negeri dan kerajaan tempatan mesti mengikuti perancangan yang telah disediakan oleh pihak Perubatan Banjir. Jadi oleh kerana itu, buat masa ini dia tidak diwajibkan dalam peraturan yang ada, dan kita dengan keadaan realiti perubahan iklim yang berlaku, kita akan pastikan semua pelan pembangunan mesti mengambil kira perancangan tersebut supaya kita boleh menjaga aset sebagai dibangkitkan tadi, termasuk juga mengelak kesan-kesan yang berganda akibat daripada banjir pada masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Robert Lawson Chuat Betung. Terima kasih Tan Sri Yang Lebih Tua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Kanan Kerja Raya untuk menjawabnya. Tiba masa 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Betung. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya 2030 ataupun Highway Network Development Plan 2030, singkatannya HNDP 2030 ataupun Highway Network Development Plan 2030, singkatannya HNDP 2030 yang diterbitkan oleh kementerian ini merupakan pelan yang dibangunkan untuk mengenal pasti keperluan infrastruktur jalan raya pada masa hadapan untuk Semenanjung Malaysia bagi melengkapkan sistem jaringan perhubungan yang lebih baik. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, pelan pembangunan rangkaian jalan raya dirujuk adalah HNDP Fasa 2. HNDP telah dibangunkan dengan mengambil kira perancangan pembangunan di peringkat persekutuan, negeri dan koridor pembangunan wilayah di samping penilaian teknikal seperti analisis trafik bagi mengenal pasti unjuran trafik masa hadapan, aspek guna tanah, sosio-ekonomi, alam sekitar dan penilaian ekonomi. Untuk makluman Ahli Berhormat, juga kementerian kini dalam proses untuk melaksanakan kajian semula HNDP bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan yang akan dikenal sebagai HNDP 2040 bagi menggantikan HNDP Fasa 2 yang berakhir pada tahun 2025. Kajian ini dijangka akan dimulakan pada pertengahan tahun ini. Kajian ini kelak akan mengenal pasti perancangan rangkaian infrastruktur jalan raya bagi ketiga-tiga wilayah tersebut dengan mengambil kira input daripada semua pihak berkepentingan, terutamanya kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Soalan tambahan yang pertama, sila. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, kenapa terdapat pelaksanaan projek yang tidak mengikut tempoh masa yang dinyatakan dalam HNDP 2030? Dan adakah di dalam HNDP Fasa 2 2040 bagi Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan terdapat cadangan projek infrastruktur jalan di kawasan saya, iaitu kawasan Parlimen Betong? Terima kasih. Terima kasih Betong. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Betung. Untuk makluman Yang Berhormat, ada yang projek yang telah termaktub dalam HNDP tapi tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa sebab. Dalam proses kita melaksanakan, ada yang terancang dalam HNDP. Ada juga projek-projek akan dibawa oleh kerajaan negeri disebabkan perubahan dari segi keutamaan projek-projek tersebut, sama ada oleh agensi persekutuan, oleh pembangunan koridor ataupun oleh kerajaan negeri itu sendiri. Disebabkan perubahan perancangan di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan maupun di peringkat koridor itu, maka perubahan skop ini akan berlaku. Maka keutamaan diberikan pada projek yang diberi keutamaan pada waktu tersebut. Yang kedua, disebabkan juga tidak dapat dilaksanakan kerana peruntukan kewangan yang terhad. Maka ianya tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual yang kita rancangkan dalam
HNDP tersebut. Itu makluman awal yang saya boleh kongsikan dengan Bentong. Manakala kawasan Bentong sendiri ada projek yang telah disenaraikan. Salah satunya ialah apa yang sedang dilaksanakan sekarang ini, iaitu menaik taraf Jalan Sri Aman ke Sibu di bawah Lebuh Raya Pen Borneo. Ada dua lagi, iaitu Jalan Sri Aman ke Betong dan Jalan Bentong ke Song. Betong ke Song. Yang ini pun masih dalam perancangan HNDP dan kita akan kemukakan lagi untuk penilaian oleh agensi pusat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Tuan Speaker. Ini adalah kepada Yang Berhormat Menteri, ini adalah mengenai jalan-jalan raya di Sabah, terutamanya jalan raya dari Sandakan ke Kota Kinabalu melalui Telepit dan Ranau. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, pernahkah anda turun padang ke Sabah untuk menggunakan jalan-jalan raya tersebut? Selalu mengenai projek-projek besar jalan raya, tetapi yang jalan raya yang sangat teruk sekali adalah dari Sandakan ke Kota Kinabalu. Lubang potholes, mereka sudah pernah edit gambar juga macam boleh buat main golf sudah. Jadi saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah ada rancangan yang kukuh untuk memperbaiki seluruh jalan raya daripada Sandakan ke Kota Kinabalu? Terima kasih. Terima kasih Sandakan. Sila Menteri, 1 minit. Yang ini lebih kepada penyelenggaraan jalan. Jalan yang sedia ada, adakah jalan itu akan dinaik taraf dan sebagainya. Saya mengambil maklum, malahan saya sendiri selalu juga pernahlah melalui jalan-jalan darat di Sabah. Dan untuk penyelenggaraan memang ada peruntukan dan kita akan melihat kepada penambahbaikan jalan-jalan tersebut. Sebahagian jalan Sandakan Telupit juga akan dinaikkan melalui Pen Borneo Sabah yang sedang rancak kita bincang dan diharapkan the remaining packages dengan izin Pen Borneo Sabah itu akan dapat diberi peruntukan dan kita akan laksanakan dan ianya akan ditambah baik sudah pasti. Perancangan ini semua termaktub dalam perancangan Kementerian Kerja Raya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Hasanuddin Muhammad Yunus Hulu Langat. Timbalan Speaker, hari ini 1 Mac juga merupakan Hari Pertahanan Awam Sedunia ke-91 dan kalau disambut di peringkat kebangsaan dia hari yang ke-70. Saya mengucapkan tahniah kepada seluruh warga kerja Angkatan Pertahanan Awam APM sama ada yang tetap berpencen maupun sukarelawan yang terdiri daripada SISPA, pegawai bersekutu serta kehormat. Jasa dan pengorbanan anda semua sangat berharga dalam membantu rakyat Malaysia yang berhadapan dengan bencana serta kesusahan. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri Kanan Pertahanan jawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, terima kasih diucapkan Yang Berhormat Hulu Langat kerana bertanyakan mengenai peranan Regimen Askar Jurutera Diraja ataupun RAJD dan Kor Kesihatan ATM dalam membantu mangsa bencana sekiranya bencana berskala besar yang berlaku seperti yang dialami pada peristiwa banjir besar pada penghujung tahun lalu. Tambahan lagi, kawasan Hulu Langat mempunyai empangan Sungai Langat dan empangan Semenyih yang menampung keperluan bekalan air bagi penduduk sekitar serta mempunyai risiko banjir. Sekiranya air dilepaskan pada kadar yang banyak apabila menerima taburan hujan yang tinggi. Saya tahu YB Hulu Langat ada berjumpa dengan Panglima Angkatan Tentera semasa banjir. Terima kasih atas keprihatinan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Hulu Langat dan Dewan Yang Mulia ini, dalam aspek pengurusan bencana, Tentera Darat Malaysia sentiasa bersedia untuk membantu agensi pengurusan bencana negara ataupun NAKMA dalam misi bantuan kepada mangsa bencana alam melalui berbagai kor dan regimen di bawah perkhidmatan Tentera Darat. Ini termasuklah melibatkan Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD dan Kor Kesihatan Diraja KKD. Dalam situasi bencana, Regimen Askar Jurutera Diraja yang diketuai oleh Major Jeneral 2 bintang Datuk Pahlawan IR Haji Capiti Haji Rizwan selaku Ketua Jurutera berperanan memberikan bantuan sokongan dari aspek kejuruteraan medan seperti membina jambatan sementara Compact Valley, pembinaan laluan alternatif, pembersihan halangan serta bantuan penyediaan perkhidmatan penting seperti bekalan elektrik dan air serta telekomunikasi. Peranan perkhidmatan Kor Kesihatan Diraja pula
yang dipimpin oleh Lieutenant General 3 bintang Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM adalah memberikan bantuan perubatan kecemasan dan juga kawalan penyakit berjangkit bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mengaturgerakkan tim perubatan penghadapan dan membina Hospital Medan berdasarkan keperluan semasa. Ianya juga termasuk melakukan pembedahan kecemasan di lampangan sekiranya diperlukan. Dari aspek kelengkapan dan peralatan pula, perolehan aset tentera darat adalah lebih memfokuskan kepada kelengkapan dan peralatan pertahanan negara. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada kelengkapan dan peralatan tersebut juga boleh digunakan bagi tugas-tugas untuk menangani bencana alam. Antara peralatan tersebut adalah bot tempur, outbound motor, life jacket, trak 3 tan, trak 5 tan, trak 7 tan dan peralatan kejuruteraan medan seperti tipper, backhoe, excavator, bulldozer serta peralatan perubatan seperti peralatan pertolongan cemas, peralatan pelindungan diri, peralatan perubatan dan pembedahan untuk Hospital Medan. Secara umumnya, aset-aset tersebut adalah tidak mencukupi bagi menampung bencana berskala besar. Walau bagaimanapun, Kementerian Pertahanan dengan persetujuan Kementerian Kewangan bersedia untuk terus melaksanakan perolehan pada setiap tahun bagi meningkatkan kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia sama ada bagi melaksanakan peranan utamanya dalam menjaga keselamatan negara atau misi sekunder dalam memberikan bantuan semasa bencana. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila Hulu Langat. Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih Timbalan Menteri. Saya merujuk pada 12 Februari 2019, Panglima Tentera Darat ketika itu Jeneral Bersara Datuk Seri Ahmad Hasbullah ada mengatakan bahawa mereka sedang menyusun balik RAJD ini dengan struktur yang baru dengan 4 bidang utama: kejuruteraan medan, perkhidmatan kejuruteraan profesional, kejuruteraan pakar, senggara perhubungan dan geospatial pertahanan. Tuan Yang Dipertua, dengan penyusunan yang kita harapkan ini, saya ingin merujuk kepada penyusunan yang dibuat tempoh hari ketika berlaku banjir pada bulan Disember baru-baru ini. Apakah mekanisme jalinan kerjasama antara ATM dan NADMA berjalan baik? Kerana pandangan di luar sana berlaku percanggahan dalam memutuskan tindakan segera, tindakan pantas ketika diperlukan untuk mengambil tindakan dalam membantu menyelamat mangsa-mangsa banjir baru-baru ini. Terima kasih. Terima kasih Hulu Langat. Sila Mana Menteri. Terima kasih YB Hulu Langat, sahabat saya dari Hulu Langat. Saya nak maklum juga kepada semua ahli Dewan. Hari ini 1 Mac juga merupakan Hari Tentera Darat Malaysia. Tahun ini merupakan sambutan ke-89. Moto Tentera Darat ialah Gagah Setia. Sambutan tahun ini kini disambut di Kamp Segeting di Port Dickson Negeri Sembilan. Jadi menjawab daripada YB Hulu Langat, sebagai maklumat yang berhormat dan semua, Angkatan Tentera Malaysia merupakan salah satu agensi dari berbagai agensi kerajaan yang lain yang ditugaskan dalam membantu dalam pengurusan banjir, terutama aspek operasi mencari dan menyelamat. Perkara ini termaktub seperti dalam arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20, iaitu berkaitan perkara dasar dan mekanisme pengurusan bencana. Bagi masuk ini, ATM melalui Tentera Darat dilantik sebagai peneraju dalam pengurusan operasi banjir ATM di bawah operasi murni, di mana pelarasan akan dibuat oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di peringkat Persekutuan Negeri dan Daerah. Saya minta tambahan sikit ya sebab penting untuk pengetahuan semua. Bagi maksud ini, ATM melalui Tentera Darat dilantik sebagai arahan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bagi menghadapi monsun timur laut dalam 2021-2022 ini telah dikeluarkan kepada semua agensi dan NADMA pada 2 November 2021. Berdasarkan kepada arahan tersebut, ATM telah mengarahkan Tentera Darat untuk bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya banjir. Bagi tujuan tersebut, semua Panglima-Panglima Division dan Brigade di setiap wilayah dan negeri telah meletakkan pasukan-pasukan mereka dalam status siap sedia untuk diatur gerak bagi melaksanakan bantuan dan pegawai perhubungan tentera dihantar ke setiap pusat kawalan operasi bencana PKOB negeri dan daerah untuk memantau situasi semasa. Okey, mengenai mekanisme jalinan antara ATM dan NADMA sememangnya berjalan dengan baik kerana NADMA adalah penyelaras bencana
di peringkat persekutuan sebagaimana arahan MKN 20. Tiada percanggahan dan membuat keputusan bagi menyegerakan bantuan menyelamat bangsa masa banjir kerana tindakan bantuan tersebut dilaksanakan berdasarkan kepada pengarahan yang telah diberikan oleh pucuk pembinaan ATM sebagaimana direktif pemula operasi bantuan bencana operasi banjir. Okay. Yang akhir sekali, ini penting untuk pengetahuan semua. Seperti sedia maklum, tindakan semasa ya, ATM berkaitan keadaan banjir yang kini melanda pantai timur, Semenanjung, khususnya negeri saya, Kelantan dan Terengganu. Suka saya jelaskan, pihak ATM melalui Brigade ke-8 yang berpekalan di Kem Desa Pahlawan, Kota Baru, Kelantan, memberikan perhatian sepenuhnya terhadap situasi banjir di kedua-dua negeri ini. Dan ketika ini telah mengatur gerak secara khusus beberapa pasukannya ke kawasan yang terkesan seperti 1. Batalion ke-21 Regimen Askar Melayu Diraja ke Rantau Panjang, Kelantan. Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja ke Hulu Terengganu yang teruk banjirnya. Dan Regimen ke-5 Regimen Artileri Diraja ke Besut Terengganu. Selain itu, daripada itu, Regimen pertama Kor Amor Diraja dari Brigade ke-4 Infanteri Mekanisme yang berbekalan di Kuantan juga turut diatur gerak ke daerah Kemaman. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat sebelah sini, Jerantut. Terima kasih Timbalan Pertua. Terima kasih Yang Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya nak mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Darat. Tahniah dan terima kasih kepada warga tentera yang sentiasa memberi bantuan kepada semua rakyat Malaysia. Tuan Yang Pertua, saya melihat antara aset yang penting yang diperlukan semasa menghadapi cabaran bencana ialah pesawat helikopter. Di mana ianya mempunyai keupayaan mobiliti yang pantas, sama ada dalam bawa peralatan atau membawa mangsa yang tercedera dan cepat ke kawasan selamat. Pertanyaan saya, selaras dengan keputusan Kementerian Pertahanan untuk menghentikan penggunaan helikopter Nuri pada tahun 2020 lalu, adakah kementerian mempunyai pesawat gantian yang mencukupi bagi memastikan ATM sentiasa bersedia dan menampung keperluan bantuan search and rescue menggunakan helikopter ketika bencana pada masa hadapan, terutama di kawasan-kawasan kritikal seperti di kawasan Parlimen Jerantut sendiri, di kawasan penaman di Ulu Tembeling dan sebagainya. Terima kasih, Yang Bertuah. Terima kasih Jerantut. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih sahabat saya Wabi Jerantut yang cukup aktif dan peka. Memang sememangnya kita tahu Jerantut juga adalah antara kawasan yang sentiasa dihadapi banjir. Untuk pengetahuan YB Jerantut, kerajaan telah memutuskan penggantian helikopter Nuri dilaksana menerusi 2 kaedah, iaitu melalui rancangan jangka pendek, iaitu melalui keadaan sewaan helikopter, dan rancangan jangka panjang melalui perolehan helikopter baru pada rancangan RMK ke-13 dan RMK ke-14. Selaras dengan keputusan tersebut, Kementerian Pertahanan melalui TUDM telah merancang perolehan pesawat helikopter berdasarkan Pelan Pembangunan Keupayaan TUDM 2055 ataupun dipanggil CAP 55, ya, dengan izin, bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Jerantut dan memastikan ATM sentiasa bersiap sedia dan mampu melaksanakan operasi search and rescue ketiga bencana. Keperluan ini digalas sepenuhnya oleh helikopter EC-725AP sedia ada dan helikopter AW139 yang baru diperoleh dengan keadaan sewaan. Melalui keadaan sewaan ini, TUDM telah menerima sebanyak 3 daripada 4 helikopter AW139 dari syarikat Vespa Aviation Services Sdn Bhd. Helikopter ini telah beroperasi secara rasmi pada 1 Februari 2022 lalu dan ditempatkan di nombor 3 Skuadron Pekalan Udara Butterworth. Bagi rancangan jangka panjang, perolehan sebanyak 24 buah helikopter baru berkemampuan SAR, Search and Rescue Utility telah dirancang secara berfasa melalui RMK ke-13 dan RMK ke-14. Akhir sekali, untuk pengetahuan semualah, tentera memang kita sentiasa siap siaga selain dari pertahanan negara, ATM sentiasa siap siaga juga membantu tak kala negara dihadapi bencana alam. Jadi amat penting ATM diberikan kelulusan kelengkapan dan akses yang mencukupi. Hari ini kita fakta kuartus kediaman tentera darat, kediaman tentera semualah tidak kondusif, agak daif dan perlu pembelaan yang segera. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan.
Saya bagi peluang yang ketiga ringkas. Saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ko Jurutera adalah ko yang saya berkhidmat selama 21 tahun. Dan hari ini Hari Tentera Darat yang ke-89 dan juga Hari Bersara saya yang ke-28 daripada tentera. Soalan saya, Ko Jurutera adalah memang dia hebat dengan bencana alam dan sebagainya. Mereka ada pengalaman yang luas. Tetapi apa yang saya kutip adalah peralatan-peralatan yang masih mereka pegang itu adalah mengikut zaman dahulu. Kita harus mengubah sesuai dan mengikut zaman sekarang. Perlu diperbaiki dan perlu ditambah peralatan-peralatan mengikut zaman moden. Sebab sekarang kita ada peralatan yang canggih, kita perlu ditambah. Sebab Ko Jurutera memang pakar dalam bencana alam dan juga apa saja. Mereka adalah taskan first in, last out. Walaupun perang dia pergi dulu dan balik last. First dia pergi, dia bina jambatan. Bila balik, dia akan musnahkan jambatan-jambatan supaya musuh tidak digunakan balik jambatan yang kita lalui. Banyak perkara yang dilakukan. Oleh itu saya berharap kerajaan akan ambil perhatian yang serius terhadap Ko Jurutera ini dan memainkan peranan yang penting supaya mereka akan bersedia bila-bila masa untuk mengatasi apa-apa masalah banjir di dalam negara ini. Sekian, terima kasih Datuk Seri. 1 minit. Terima kasih Padang Serai, seorang veteran, dah 20 tahun, 8 tahun rupanya dah bersara. Diakui yang peralatan kita yang dah uzur, yang perlu diperbaiki, perlu diselenggara. Jadi ringkas saja, saya mohonlah kepada semua untuk menyokong kepada ATM dan MINDEF untuk mendapatkan peralatan-peralatan baru. Kerana bila berlaku saja negara ini, bila berlaku saja bencana, kita akan cari tentera. Ya, jadi penting untuk memastikan moral angkatan tentera kita sentiasa di tahap tertinggi, walaupun kita siap siaga tetapi dengan peralatan yang lebih lengkap, lebih canggih, ya, sudah tentulah ia memudahkan kita menghadapi apa jua masalah yang dihadapi oleh negara. Terima kasih. Terima kasih. Tanya jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul, Nik Abdul Aziz Bacuk. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila, Menteri di Jabatan Perdana Menteri atau Timbalan jawab. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bacuk. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia, pengurusi baru Lembaga Tabung Haji Tan Sri Azman Haji Mokhtar yang dilantik pada 20 Disember 2021 sangat berpengalaman luas dalam aspek pelaburan dan transformasi GLC semasa beliau menerajui Khazanah Nasional dari tahun 2004 hingga 2018. Ini sudah pasti akan membantu Lembaga Tabung Haji dalam usahanya merangka dan melaksanakan transformasi agar terus kekal, kukuh dan mampan. Tabung Haji telah merangka pelan transformasi strategik 2022-2024 iaitu pelan 3 tahun yang dinamakan Hijrah 24 bertujuan untuk meneruskan usaha pengukuhan tabung haji selaras dengan mandat penubuhannya untuk mengurus simpanan umat Islam yang mahu menunaikan ibadah haji. Hijrah 24 juga adalah untuk menyokong usaha kerajaan secara berterusan memperkukuhkan semua syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dalam membantu pemulihan ekonomi negara. Hijrah 24 meliputi transformasi 5 teras utama iaitu pengurusan pelaburan, pengurusan haji, pengurusan deposit, modal insan dan juga tadbir urus. Plan ini akan menentukan arah transformasi tabung haji untuk menjadi organisasi berprestasi tinggi dan mampan. Ia merangkai 24 inisiatif strategik termasuk inisiatif sokongan digitalisasi dan komunikasi. Ini termasuk usaha untuk mengukuhkan Akta Tabung Haji 1995 dan menambah baik model operasi serta aspek tadbir urus tabung haji. Hasil semakan dan pindaan Akta Tabung Haji akan dibentangkan di Parlimen dan pelan strategi Hijrah 24 juga akan diumumkan kepada umat Islam khususnya pendeposit tabung haji. Perancangan dan tindakan telah dan akan diatur secara strategik dan bersasar untuk memastikan tabung haji lebih berdaya saing dan kekal relevan untuk tahun-tahun yang mendatang. Sekian, terima kasih.
Ya, Keluarga Malaysia sidang perbahasan pada hari ini untuk mesyuarat pertama penggal kelima mesyuarat bagi Parlimen ke-14 kali ini tertangguh pada persoalan yang ketujuh yang dikemukakan oleh Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz daripada Parlimen Bacok yang meminta Perdana Menteri menyatakan dasar dan perancangan yang telah dirangka setelah perlantikan pengerusi baharu Lembaga Tabung Haji dalam mengembalikan keyakinan pendeposit. Seperti yang anda sedia maklum, siaran secara langsung dari Parlimen yang kami bawakan kepada anda sehingga jam 12 tengah hari ini. Anda boleh menyaksikan secara terus sehingga penangguhan Parlimen pada jam 5:30 petang nanti, iaitu di rtmparlimen.rtm.gov.my ataupun di rtmclick.rtm.gov.my/rtmparlimen ataupun lebih mudah lagi di RTM Mobile. Seperti yang kita sedia maklum, waktu pertanyaan Menteri MQT yang kita sedia maklum yang telah dinyatakan oleh ahli Parlimen Dungun yang meminta Perdana Menteri menyatakan langkah-langkah drastik yang diambil oleh kerajaan dalam menangani musibah banjir yang baru melanda negeri-negeri pantai timur pada ketika ini. Antara pernyataan balas daripada perbahasan tersebut disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad yang menyatakan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan mengadakan meninjau lokasi banjir di negeri-negeri pantai timur terutamanya Terengganu dan juga Kelantan esok. Dan juga berhubung dengan itu, Datuk Dr. Abdul Latif turut menjelaskan sejak 26 Februari lalu Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB mengadakan mesyuarat pada setiap hari berhubung situasi banjir di negara dan seramai 10,000 anggota pasukan penyelamat juga telah terlibat dalam membantu penduduk yang terjejas banjir. Kita juga ingin berikan perhatian berkenaan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Salak yang meminta Perdana Menteri menyatakan kenapa masih berlakunya kelemahan di dalam sistem pelaksanaan dan penyampaian delivery sistem kerajaan dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Bagi mengatasi perkara ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan sentiasa menambah baik sistem penyampaian kerajaan dari semasa ke semasa melalui maklum balas daripada semua pihak, dan bagi mengatasi kelemahan yang timbul juga kerajaan akan memberi fokus dalam memberi wajah baharu kepada penjawat awam dan juga lanskap baharu dalam organisasi awam. InsyaAllah pada hari ini juga bagi mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 ini akan diteruskan lagi dengan pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga diteruskan dengan titah diraja yang akan dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat. Baik, penonton Keluarga Malaysia, kita siaran langsung secara langsung dari Parlimen sampai di sini saja. Seperti yang saya war-warkan kepada anda, anda boleh terus menyaksikan secara langsung dari RTM ini di rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga rtmclick.rtm.gov.my/rtm. Sehingga kita berjumpa lagi pada esok hari langsung dari Parlimen. Saya Munawar Azmi mengundur diri. Assalamualaikum.